Dan kita mulakan surah Taubah mulai daripada ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istaghfir, minta ampunkanlah oleh engkau. Minta ampunkanlah oleh engkau. Lahum, bagi mereka. Aula, atau tidak. Tastaghfir, engkau mintakan ampun. Lahum, bagi mereka. In, jika. Tastaghfir, engkau mintakan ampun. Lahum, bagi mereka. Sab'ina, 70 marratan kali. Falan, maka sekali-kali tidak akan. Maka sekali-kali tidak akan. Ya ghafiro, ia ampunkan. Allahu, oleh Allah. Lahum, bagi mereka. Zalika, itu. Bi'annahum, dengan sebab bahawasanya mereka. Dengan sebab bahawasanya mereka. Kafaru, telah kafir mereka. Billahi, dengan Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Wallah, dan Allah. La yahdi, tidak ia pimpin. Al-qauma, akan kaum. Al-fasikin, orang-orang yang fasik. Semak semua dah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Mintakan ampun oleh engkau bagi mereka. Aw la tastaghfir lahum, atau tidak engkau mintakan ampun bagi mereka. In tastaghfir lahum sab'ina marrah, jika engkau mintakan ampun bagi mereka 70 kali. Falai yaghfirallahu lahum, maka sekali-kali tidak akan ia ampunkan oleh Allah bagi mereka. Mereka di sini ialah orang-orang munafik. Jadi, kalau boleh, ya Nabi nak ampunkan Abdullah bin Ubay ketika dia mati. Ketika dia mati. Jadi, kalau boleh Nabi nak ampunkan 70 kali pun tak apa. Kalau Allah boleh ampunkan. Macam itulah ibaratnya.
Itu keterangan di sini benar-benar tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Wahai Muhammad, engkau mintakan ampun ke atau tidak engkau mintakan ampun? Jika engkau mintakan ampun 70 kali pun, Allah tidak akan menerima keampunan buat mereka. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Itu dengan sebab bahawasanya mereka telah kufur mereka dengan Allah dan Rasul. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak ia pimpin akan kaum orang-orang yang fasik. Jadi orang munafik ini digolongkan sebagai manusia yang sudah fasik. Sebab fasik itu artinya keluar dari ketaatan. Jadi berat benar dia punya ketulinan sifat munafik yang ada pada Abdullah bin Ubay ini, sehingga Allah sendiri tidak mengizinkan untuk Nabi mintakan ampun buat mereka. Maknanya solat jenazah tu adalah solat kita mintakan ampun kepada si mati. Salah satu daripada ciri-ciri atau kandungan doa-doa dalam solat jenazah. Jadi oleh kerana Allah tidak mengizinkan Nabi untuk mintakan ampun, jadi Nabi tidak solatkan jenazah orang munafik ini ketika dia mati. Ini kerana apa? Munafik yang tulen, yang sehingga Allah Ta'ala tidak mengizinkan Nabi untuk mintakan ampun. Okey, kita sambung lagi. Fariha telah bergembira ia. Al-muhallafuna, oleh orang-orang yang ditinggalkan. Bimaq'adihim, di kedudukan mereka. Di kedudukan mereka, khilafah belakang Rasulullah. Wakarihu, dan telah benci mereka. Bahawa yujahidu, mereka berjihad. Bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Wa anfusihim, dan diri-diri mereka. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Wa qalu, dan telah berkata mereka. La tanfiru, jangan kamu mara. Jangan kamu mara fil harri, dalam panas. Kul, katakanlah oleh engkau. Naru jahannam, neraka jahannam. Asyaddu harra, lebih sangat panas.
Lau kanu, jikalau adalah mereka, yafqahun, mereka faham. Jikalau adalah mereka, mereka faham. Baik, semak semua tu. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim, telah gembira oleh orang-orang yang ditinggalkan di kedudukan mereka belakang Rasulullah. Peperangan ini adalah peperangan Tabuk. Orang-orang munafik ini saja buat helah lambat-lambat. Ya, mereka ni berdaftar untuk pergi perang. Ya, tunggu, ya, tak keluar-keluar, tak datang-datang. Jadi mereka ditinggalkan. Bila tahu pasukan tentera itu dah pergi, wah, mereka girang. Mereka bergembira. Ya, mereka tak pergi. Tu. Wa karihu, dan telah benci mereka, an yujahidu bi amwalihim, bahawa mereka berjihad dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Hati mereka memang berat. Ya, kalau hal yang berkaitan dengan mengorbankan harta, mengeluarkan harta, ya, untuk jalan Allah atau untuk pergi sama, ya, memang beratlah buat mereka. Wa qalu, dan telah berkata mereka kepada kawan-kawannya, la tanfiru fil hari, jangan kamu mara dalam panas. Mana perang Tabuk ni diceritakan memang jarak yang jauh, ya, arah ke Taif. Kemudian, ya, dia punya cuaca memang mencabarlah. Kira nak dikatakan, ya, macam kita ni ada musim panas dan ada yang terasa terlampau panas. Tapi perang Tabuk ni memang benar-benar ujian. Betul-betul panas cuaca. Ya. Jadi mereka katakan, kawan, janganlah kamu mara, jangan kamu pergi. Ya, ini musim panas. Ya. Kul, ya, ingat apa yang dicakap oleh mereka, ya, diperkatakan oleh mereka ni tidak didengar oleh Allah. Kul, katakan oleh engkau ya Muhammad, naru jahannam asyaddu harra, neraka jahanam itu lebih sangat panas. Lau kanu yafqahun, jikalau adalah mereka faham. Maka orang-orang macam ini hendaklah diperingatkan dengan azab Allah Ta'ala. Kalau kamu takut panas dunia, kamu nak tahu neraka itu lebih sangat panas lagi. Macam itulah bahasanya. Ya. Jadi, ya, terkadang juga, ya, kita pun, ya, mengatakan demikian. Ya. Alah, ni baru sikit panas dunia, kalau nak tahu neraka lagi panas. Biasa juga bahasa-bahasa macam ni kita gunakan. Jadi Quran pun, ya, memberitahu kepada kita, ya, bahawa orang-orang yang, ya, takut untuk melakukan kebaikan dalam panas, maka peringatkanlah, ya, bahawa neraka lagi panas kalau kamu tahu. Macam tu, ya. Baik, ya, ayat 82. Fal yadhaku, maka hendaklah mereka ketawa. Maka hendaklah mereka ketawa qalilah, sedikit. Wal yabku, dan hendaklah mereka menangis. Kathira, banyak-banyak.
Jazaan sebagai balasan. Bima dengan sebab apa yang. Dengan sebab apa yang kanu adalah mereka yaksibun mereka usahakan. Semak semua. Faliyadhaku qalila. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit. Sedikit di sini ialah di dunia. Ya, mereka ditinggalkan, bukan main suka, bukan main girang. Ya, ayolah silakan, ketawalah. Ketawalah kamu sedikit di dunia ini. Waliyabku katsira. Dan hendaklah mereka menangis banyak-banyak. Di akhirat nanti kamu akan menangis ya banyak-banyak. Ketawalah sedikit. Suka ya, kamu kena tinggalkan, girang. Ya, nanti kamu akan menangis tak sudah-sudah di akhirat. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan dengan sebab apa yang adalah mereka usahakan. Keadaan mereka yang berpura-pura menipu diri sendiri. Baik, sambung lagi. Ayat yang ke-83. Fa'in, maka jika raja'aka, telah kembali ia kepada engkau. Allahu oleh Allah. Ila ta'ifatin, kepada segolongan. Minhum, daripada mereka. Fasta'zanuka, maka telah minta izin mereka kepada engkau. Maka telah minta izin mereka kepada engkau. Lil khuruj, untuk keluar. Fakul, maka katakanlah oleh engkau. Lan, sekali-kali tidak akan. Tahruju, kamu keluar. Ma'ya, bersamaku. Abadan, selama-lamanya. Walan, dan sekali-kali tidak akan. Tuqatilu, kamu berperang. Kamu memerangi, lagi baik. Kamu memerangi. Ma'ya, bersamaku. Aduan, akan musuh. Innakum, sesungguhnya kamu. Raditum, telah redo kamu. Bil uqud, dengan duduk. Awwalamarrah, pertama kali.
Faq'udu, maka duduklah olehmu. Maka duduklah olehmu ma'al khalifin, bersama orang-orang yang tinggal. Biasa mas mula. Fa'in raja'akallahu ila ta'ifatin. Maka jika telah kembali ia kepada engkau oleh Allah. Maksudnya ialah kita ambil perkataan Allah tu. Ya, kalau ikutkan susunan nahunya. Maka jika Allah kembalikan engkau. Macam tu. Ya. Maka jika Allah kembalikan engkau. Jadi harfiah tu, maka jika telah kembali ia kepada engkau oleh Allah. Jadi maksudnya, maka jika Allah kembalikan engkau ila ta'ifatin, kepada segolongan, minhum, daripada mereka. Maknanya setelah balik atau kembali daripada peperangan Tabuk, yang mereka sangka Nabi bersama orang-orangnya akan membawa tangan kosong atau kalah. Sama ada balik kalah ataupun mati dalam pertempuran. Sebab musim itu adalah musim yang sangat mencabar, iaitu musim panas sangat. Baik, setelah balik daripada Tabuk tadi, fasta'zinu kalil khuruj, maka telah minta izin mereka, orang-orang munafik ini, kepada engkau untuk keluar. Dia mendekati Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau ada perang akan datang, izinkanlah aku ikut. Dia minta izin untuk ikut kalau ada peperangan yang lain nanti. Ketika peperangan Tabuk ni, dia buat helah. Dia tak pergi. Bila Nabi dah balik dengan membawa kemenangan, dia kata, ya Rasulullah, izinkanlah kami keluar berperang kalau ada peperangan akan datang. Dia punya trik, orang munafik ni. Fakul, maka katakanlah oleh engkau, ya Muhammad, lan tahruju ma'iya abadan. Maka katakanlah oleh engkau, ya Muhammad, kepada orang munafik ini, sekali-kali tidak akan kamu keluar bersamaku selama-lamanya. Jadi Allah sendiri dah mengatakan kepada Nabi, kalau mereka akan mengatakan demikian, maka jawablah dengan perkataan, tak payahlah nak ikut lagi. Sampai bila-bila pun kamu tak payahlah nak keluar perang bersamaku. Macam itulah. Walan tuqatilu ma'iya aduan, dan sekali-kali tidak akan kamu memerangi bersamaku akan musuh. Satu perkataan dikatakan, kamu tak payahlah nak keluar, nak ikut keluar bersamaku perang selama-lamanya. Tak payahlah nak keluar, nak ikut perang, tak payah, selama-lamanya. Atau kamu nak memerangi musuh bersamaku, sorry lah. Macam itulah bahasa ini. Sorry lah, sampai bila-bila pun tak payahlah. Innakum raditum bil uqud, sesungguhnya kamu telah redha kamu dengan duduk. Kamu lebih senang kamu tinggal daripada kamu ikut kami berperang. Kamu lebih senang dengan duduk awwal marrah, pertama kali. Awal-awal lagi kamu dah mengatakan kamu tak pergi. Waqudu ma'al khalifin, maka duduklah olehmu bersama orang-orang yang tinggal. Artinya tak payahlah nak ikut pergi, duduklah bersama orang-orang yang tinggal, iaitu orang yang duduk. Orang-orang tua,
perempuan, kanak-kanak yang tidak diwajibkan berperang. Duduklah. Jadi bahasa ni, kalau kita perhatikan, ini bahasa Nabi benar-benar merajuk. Nabi benar-benar merajuk terhadap orang munafik, sikap orang munafik. Yang benar-benar tidak mengambil berat. Langsung tidak ada perasaan. Nabi sendiri pergi. Sahabat-sahabat Rasul pun pergi. Orang-orang yang mereka katakan sebagai yang tidak ada bekalan pun pergi. Mereka sanggup mengorbankan jiwa dan raga, termasuk harta. Tapi orang munafik ini tidak ada perasaan. Itu yang kita bila tengok bahasa ni, menunjukkan bahawa kata-kata yang Nabi merajuk benar. Merajuk benar terhadap orang munafik ni. Baik, kita sambung lagi ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-84 ni. Wala tusolli, dan jangan engkau solatkan. Ala ahadin, atas seseorang. Minhum, daripada mereka. Mata, telah mati ia. Abadan, selama-lamanya. Wala takum, dan jangan engkau berdiri. Ala qabrihi, atas kuburnya. Innahum, sesungguhnya mereka. Kafaru, telah kafir mereka. Billahi, dengan Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Wa matu, dan telah mati mereka. Wahum, walhal mereka. Fasikun, orang-orang yang fasik. Bracket curang. Semak semula ya. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan. Dan jangan engkau solatkan atas seseorang daripada mereka apabila telah mati selama-lamanya. Jadi ayat ini memberitahukan kepada Nabi, jangan engkau solatkan kepada mereka orang-orang munafik ini bila dia mati, sampai bila-bila. Itu abadan tu, selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi, dan jangan engkau berdiri atas kuburnya. Diceritakan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab janazah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya bab sifat munafik. Diterangkan katanya, dari Ibnu Umar, ia berkata, manakala wafatnya Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul, nama Abdullah, bapaknya Ubay, datuknya Salul. Ini dikatakan sebagai bapa munafik. Ja'a ibnahu, katanya telah datang anaknya,
Abdullah. Namanya Abdullah juga. Ila Rasulillah. Kepada Rasulullah SAW. Ini kalau nak tahu, ada satu generasi, bapa dia ni, Abdullah. Munafik. Dia namakan anak Abdullah. Kemudian si Abdullah anak dia ni, anaknya soleh. Ya, tak macam bapa dia. Bapa dia munafik. Anaknya soleh. Ya. Kemudian si Abdullah ni ada anak dinamakan Abdullah lagi. Ini satu kisah 3 Abdul. Daripada atuk, anak, cucu. Ya. Dia punya semua nama Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Tengok. Ini pernah berlaku. Kemudian diceritakan si Abdullah ni, anak ni, dia jumpalah Rasulullah. A'tini qaumi soka hatta akafannak nahufi. Dia berkata, wahai Rasulullah, berikanlah bajumu kepadaku untuk aku mengkafankan bapakku. Wasalli alaihi, dan solatkanlah ke atasnya, wastaghfirlah, dan mintakanlah ampun untuknya. Fa'atahu qamisahu, lalu Rasulullah SAW pun bagilah bajunya atau jubahnya. Si anak tu minta jubah Rasul. Rasul bagi. Apa tujuannya? Dia nak jadikan buat kapan si bapaknya. Bapaknya orang munafik. Nabi bagi. Dan anaknya suruh Nabi solatkan, suruh mintakan ampun. Tetapi diterangkan bahawa Rasulullah SAW dia tidak mensolatkannya. Kerana apa? Turunlah ayat di sini. Yang ayat atas tadi, mula-mula sekali. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Wahai Muhammad, engkau mintakan ampun ke, tak mintakan ampun ke? Walaupun kau mintakan ampun 7 kali sekalipun, Allah tidak akan mengampunkan mereka. Kemudian, anak tu suruh solatkan. Turun ayat wala tusalli ala ahadin. Yang ayat tadi. Yang bawah tu. Dan jangan engkau solatkan atas seseorang daripada mereka bila dia mati selama-lamanya. Wala takum ala qabri. Dan jangan engkau berdiri atas kuburnya. Itu turun ayat ni. Sejak tu, Nabi memang tak solatkan dan tidak memintakan ampun kerana adanya turun ayat ini, larangan ayat ini. Tapi yang mensolatkan itu adalah bukan Rasul. Tapi dia mungkin di antara sahabat-sahabat Rasul yang solatkan sebagai melepaskan tanggungjawab sahaja, atau melepaskan batu di tangga sahaja. Tapi Nabi terang-terang dia tidak boleh mensolatkan berdasarkan turunnya ayat ini. Kalau nak tahu, itu yang ayat ini boleh dijadikan sebagai panduan. Maknanya kalau benar-benar seseorang itu dalam kehidupannya jelas kemunafikannya yang melampau sehingga memperolok-olokkan ayat Allah, mempermainkan ayat Allah. Kalau kita tahu matinya, tak payahlah kita minta ampunkan ataupun kita solatkan dia berdasarkan kepada keterangan ini. Ini kalau benar-benar dikatakan munafik dah tulen. Sebabnya apa? Allah kata innahum kafaru billahi wa rasulihi. Darjat dia tu sebenarnya dah mengkufuri Allah dengan Allah dan Rasul. Dia punya darjat ketinggian munafiknya, sebenarnya mereka dah mengkufuri Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan telah mati mereka walhal mereka orang-orang yang fasik. Matinya dalam keadaan fasik.
fasik di sini dengan tafsiran kafirun, maknanya mati dalam keadaan kafir. Itulah dia. Ya. Kalau nak tahu macam mana surat Taubah ni tak ada bismillah, sebab benar-benar Allah ya, dan Rasulnya berlaku keras ya, terhadap siapa? Orang kafir, orang munafik. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-85. Wala tu'jibka, dan jangan ia mengherankan akan engkau. Dan jangan ia mengherankan akan engkau. Amwaluhum, oleh harta-harta mereka. Wa auladuhum, dan anak-anak mereka. Innama, sesungguhnya tidak lain, yuridu, ia berkendak, Allahu, oleh Allah, an, bahawa, yu'azzibahum, ia azab akan mereka, biha, dengannya, fid dunya, di dunia. Wa tazhaqa, dan ia lenyap, anfusuhum, oleh diri-diri mereka, dalam braket nyawa mereka, dalam braket nyawa mereka. Wahum, walhal mereka, kafirun, orang-orang yang kafir. Baik, saya semula ya. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, dan jangan ia menghairankan akan engkau oleh harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Mereka ni siapa? Mereka orang-orang munafik. Ya, nak tunjuk dengan kekayaannya, nak tunjuk ya kemajuan anak-anaknya, kehebatan anak-anaknya. Hai Muhammad, janganlah engkau heran. Ya, tak tu'jib ni daripada perkataan ajaib. Ya, ajaib tu makna heran. Itu. Jadi ya, fi'ilnya tu'jib. Maka jangan kau hairan ya Muhammad. Ya, harta atau anak-anak mereka. Innama yuridullah, sesungguhnya tidak lain ia berkehendak oleh Allah, ayyu azibahum biha, bahawa ia azab akan mereka dengannya, dengan harta dan anak-anak itu, ya, fid dunya, di dunia. Adanya harta tidak pernah senang hidupnya. Ya, nampak senang zahir hidup, tapi hatinya tak pernah senang. Ya, ada anak, ya, pun tidak memberi ketenangan dalam kehidupannya. Semua ini ya, dijadikan sebagai satu azab di dunia. Ya, kalau ya ada harta, ada anak, jiwa kita boleh tenang, itu nikmat ya, pada diri kita. Tapi ia tidak menyenangkan kita, meresahkan kita, maka ia jadi azab buat kita. Ya. Wa tazhaqa anfusuhum, orang-orang munafik ni ya,
harta dan anak itu jadi azab buat mereka di dunia, dan ia lenyap oleh diri-diri mereka. Mana sampailah nyawa melayang daripada tubuh. Itu mana ia lenyap oleh diri-diri mereka ni. Jadi maksudkan diri-diri ialah nyawa. Ya. Jadi sampai nyawa melayang, wahum kafirun, walhal mereka orang yang kafir. Mana matinya akhirnya dalam keadaan kafir. Itu yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay dan orang-orangnya, yang tegar kemunafikannya. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir di sisi Allah. Baik, sama lagi ayat yang 86. Wa iza, dan apabila unzilat, telah diturunkan ia, suratun, akan satu surah, bahawa aminu, berimanlah olehmu, billahi, dengan Allah, wajahidu, dan berjihadlah olehmu, ma'a rasulihi, bersama rasulnya, ista'zanaka, telah minta izin ia kepada engkau, ulut tauli, oleh orang-orang yang mempunyai at-tauli, kekayaan. Ulut tauli, oleh orang-orang yang mempunyai kekayaan. Minhum, daripada mereka. Wa qalu, dan telah berkata mereka, zarna, biarkanlah oleh engkau akan kami. Biarkanlah oleh engkau akan kami. Nakun, adalah kami, ma'a, bersama, al-qaidin, orang-orang yang duduk. Dan mereka tinggal. Baik. Ini sikap orang-orang munafik. Wa iza unzilat suratun, dan apabila telah diturunkan ia akan satu surah. Mana surah daripada Al-Quran. Bila diturunkan kepada golongan ini, golongan ini dah dengar lah surah ayat yang turun ini. Ayat yang memberitahu an aminu billahi wajahidu ma'a rasuli, bahawa berimanlah olehmu dengan Allah dan berjihadlah olehmu bersama rasulnya. Bila turun ayat suruh beriman dengan Allah, berjihad bersama rasul, ista'zanaka, telah minta izin ia kepada engkau, ulut tauli, oleh orang-orang yang mempunyai kekayaan, minhum, daripada mereka. Mereka yang kaya-kaya, tergolong daripada orang munafik juga, datang kepada Nabi bila dengar ayat, bila turun ayat jihad bersama Rasul. Apa yang dikatakan jumpa Nabi? Wa qalu, dan telah berkata mereka, zarna nakun ma'al qaidin,
biarkanlah oleh Engkau akan kami. Adalah kami bersama orang-orang yang duduk. Wahai Muhammad, izinkanlah kami tinggal. Izinkanlah kami tinggal, tak ikut perang. Biarlah kami bersama orang-orang yang tua-tua, kanak-kanak. Kami tak payahlah ikut. Bagilah orang lain ikut. Macam ni dia punya helah. Orang ulut tauli ni, maknanya orang-orang yang punya kekayaan ni, tak mau berserta dengan Nabi untuk pergi berperang, untuk pergi berjihad. Dia lebih pentingkan harta dan juga diri daripada berjihad bersama Rasulnya. Inilah di antara sifat-sifat munafik. Kenapa sampai matinya tidak disolatkan, sampai tak patut kalau kita mohonkan ampun. Ibarat selalu kita ucapkan apa? Moga-moga Allah mengampuni arwah si fulan, dan semoga dimasukkan dalam jannah bersama orang-orang yang soleh. Tapi kepada orang munafik tidak perlu doa-doa demikian. Kata-kata istighfar atau mintakan ampun buat mereka tidak penting. Begitulah kerasnya kalau kita baca surah Taubah ini. Keras bagaimana? Allah dan Rasulnya keras terhadap orang-orang munafik ini, terutama orang munafik ini. Baik, kita punya kuliah sekadar itu dulu. Kalau ada pertanyaan dan selepas ni bincang-bincang, bolehlah selepas kita baca doa. Surakallahul azim.